Awal Muharram atau Ma'al Hijrah dapat didefinisikan sebagai perubahan akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik serta berperibadi mulia. Justeru dapat membina semangat dalam penghayatan misi perjuangan hidup Rasulullah SAW pada satu ketika dahulu. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan. Selamat Tahun Baru Hijrah 1443 Hijrah bersamaan dengan hari ini, hari Selasa 10 Ogos 2021. Anda bersama dengan kami di Wanita Hari Ini sempena Tahun Baru Hijrah ini bersama saya Farin Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof. Bersemangat sekali untuk tahun 1 Muharram 1443 Hijrah ini dan diharapkan kita semua mula dengan sinar baru, iltizam baru, semangat baru dan juga kita bangkit untuk memulakan hari yang baru. Dan tahun ini tema untuk awal Muharram atau Ma'al Hijrah ini adalah manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Dan pada tahun ini Fatin, sesuai dengan keadaan semasa kita, ianya diraikan ataupun dilangsungkan secara hybrid dan juga sederhana sahaja. Walaupun secara hybrid dan sederhana, pastinya kebaikan ataupun aspek daripada orang kata upacara meraikan awal Muharram itu, Ma'al Hijrah itu, kita ambil sebagai satu semangat baru untuk kita. Dan semalam Fahrin, kita nak ucapkan tahniah juga kepada dua figura ataupun tokoh Ma'al Hijrah ini yang boleh kita kongsikan dengan penonton, iaitu seorang daripada tokoh kebangsaan, peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Dr. Sheikh Ismail bin Muhammad kerana beliau dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Kalau boleh kita kongsikan ketokohan yang mana beliau merupakan tokoh ikon Al-Quran yang sentiasa memberi sumbangan ke arah penghayatan, pengamalan dan juga pembudayaan disiplin ilmu Al-Quran demi kemajuan agama, ummah dan negara. Dan juga prinsip hidup, seorang hamba tidak akan miskin apabila menjadi Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dan tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa pula adalah sahibus samahah Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. Dan beliau juga mempunyai profil yang sangat-sangat hebat. Antaranya pelbagai anugerah yang pernah diraih oleh beliau adalah antaranya The Muslim 500, The Muslim Most Influential Muslim oleh Pusat Kajian Strategik Islam Diraja. Dan ketokohan beliau adalah di mana dunia Islam telah mengiktiraf tuan yang terutama Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa sebagai tokoh Islam moderat, iaitu sederhana dan berkomitmen dalam memberi kesedaran secara global tentang persefahaman dan kerjasama melangkaui komuniti, kepercayaan dan bangsa. Wow, kita harapkan dengan dinobatkan sebagai dua tokoh ini memberi satu contoh dan juga kebaikan untuk kita semua untuk jadi lebih baik, kan? Bercakap pasal tahun baru Ma'al Hijrah ini juga, kalau anda saksikan kami berdua pun sebenarnya bersemangat. Sebab itulah kami hari ini pakai sedondon secantik yang mungkin, walaupun secara hybrid, secara sederhana. Betul. Kami tetap tak mahu ketinggalan meraikannya. Tapi bila tengok hari ini, saya amat tertarik dengan pilihan wanita. Wow, bercakap mengenai pilihan wanita, pastinya kami nak kongsikan berkenaan dengan Ladies Choice. Okey penonton, anda jangan lupa untuk temu janji kami dalam segmen Sapuan Ayam dan Sapuan Tuna Ladies Choice pada esok hari, iaitu 11 Ogos bersama kami, di mana kami akan bersama-sama Mia Sarah dan juga ibunya untuk perkongsian hidangan mudah
lagi berkhasiat menarik. Okey, baik. Dan kita terus saja ke topik kita pada hari ini. Kita di awal Muharram ini kita berbicara mengenai tahun baru. Kita sebagai seorang umat Islam, sebagai Muslim, kita juga rasa cukup bertuah kerana kita mempunyai kalender kita sendiri, di mana kalau kita lihat inilah masanya untuk kita menjadikan ianya sebagai titik tolak untuk sebuah keazaman yang baru, sebuah semangat yang baru. Di mana kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini banyak memberi kita ujian dan dugaan, tapi persoalan paling penting di mana kita nak mencari titik permulaan, mencari suatu keazaman yang baru itu, Fatin. Seperti orang kata hijrah itu satu pengorbanan, itulah yang nak kami kongsikan hari ini. Bagaimana untuk kita, walaupun kita jatuh disebabkan kehilangan orang yang tersayang, jatuh disebabkan kita kehilangan pendapatan atau apa sahaja di saat kita menghadapi pandemik ini yang sebenarnya kami nak kongsikan hari ini. Bagaimana kita bangun semula untuk tahun baru ini dengan satu semangat yang baru. Topik kita hari ini adalah hijrah kehidupan baharu, dan saya ingin war-warkan kepada anda kalau sehingga setakat ini dilanda ujian dan dugaan anda merasa sedih, merasa sugul, tercari-cari suatu semangat, tercari-cari satu kekuatan. Bersamalah dengan kami sepanjang siaran pada hari ini kerana insya-Allah kami menjanjikan di penghujung siaran ini nanti kita akan menamatkannya dengan penuh semangat dan juga inspirasi dan azam baru sempena tahun baru 1 Muharram ini. InsyaAllah. Dan juga pada anda yang ingin membuat ucapan Selamat Al-Hijrah kepada sesiapa sahaja, dan juga mungkin anda mempunyai pendapat dan juga pandangan berkenaan dengan topik kita hari ini, jangan lupa untuk kongsikan di Facebook kami dan juga Instagram kami. Kami akan baca insya-Allah sebentar nanti. Dan kepada anda, pasti anda terus bersama dengan kami kerana inilah orang kata suatu kehidupan baru buat kita semua. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Penghijrahan ataupun transformasi ternyata membawa makna yang berbeza buat setiap individu. Ia bukan sahaja memberi wajah baharu kepada kepribadian diri seseorang, malah ada kalanya ia turut memberi manfaat dan kesan positif kepada masyarakat sekeliling, terutamanya umat Islam. Awal Muharram atau Al-Hijrah dapat didefinisikan sebagai perubahan akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik serta berperibadi mulia. Justeru dapat membina semangat dalam penghayatan misi perjuangan hidup Rasulullah SAW pada satu ketika dahulu. Hijrah juga adalah merupakan satu proses yang memerlukan pengorbanan dan masa bergantung pada individu itu sendiri. Berbeza dengan sambutan tahun-tahun sebelumnya, sambutan kali ini yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti telah diadakan dalam suasana norma baharu, iaitu secara hybrid, malah jemputan yang hadir juga adalah terhad seiring dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Ternyata awal Muharram kali ini membawa maksud yang amat bermakna sekaligus membuka peluang untuk kita terus memperbaiki diri dalam memerangi virus COVID-19 yang kini semakin membimbangkan. Baik, terima kasih kerana terus bersama dengan kami lagi. Sebenarnya apabila kita mendengar laporan tadi dan apabila kita bercakap mengenai topik kita hari ini iaitu hijrah kehidupan baharu, sebenarnya sedar tidak sedar, Fatin, sejak daripada awal kita dilanda pandemik COVID-19, pada asalnya kita sentiasa menyebut norma baharu. Betul. Norma baharu. Tetapi inilah hakikatnya sehingga ke hari ini kita sebenar-benarnya sedar maupun tidak, kita sudah pun berada dalam sebuah kehidupan yang baru. Tapi persoalannya sama ada kita bersedia ataupun sama ada kita menghadapinya dengan kekuatan dan juga semangat. Kekuatan dan juga semangat itu yang mana kita ambil pendekatan hari ini sempena Tahun Baru Islam ini, kita cuba untuk perbaiki diri kita, cuba untuk perbaiki apa yang kita orang kata kosong sebelum ini dan jadi lebih baik untuk tahun baru ini. Dan para tetamu kita pada hari ini, mereka ada kisah mereka masing-masing di mana mereka pernah jatuh, mereka pernah melalui kesakitan dan itu yang kita nak kehilangan, dan itulah yang kita nak sama-sama kongsikan untuk dijadikan semangat dan inspirasi buat kita semua memulakan kehidupan baru. InsyaAllah. Okey, kita kenalkan tetamu-tetamu kita yang telah pun berada dalam talian. Tetamu istimewa kita yang pertama, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Baik, dan mereka semua pun telah bersedia di dalam talian, dan kita juga bersama dengan Puan Aiza Syafinas Syahak dan juga Puan Nur Firdaus Muhammad Yusof. Terima kasih kesemuanya. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru.
Assalamualaikum. Kita Okey, mungkin kita nak mendengar sedikit suara Ustaz, suara Puan Aiza dan juga Puan Nur Firdaus. silakan. Assalamualaikum semua. Nak minta unmute ke semua tetamu kita hari ini. Okey, kita masih belum mendengar suara mereka. Tapi Assalamualaikum Ustaz. Okey, tak apa. Mungkin kita akan kembali bersama dengan mereka kerana yang penting mereka dah bersama dengan kita, Betul. Fatin. Okey, kalau kita melihat Ustaz pastinya akan berkongsikan dengan kita tentang pelbagai informasi dan juga perkongsian secara rohaniahnya bersama dengan kita, dan Puan Aiza sendiri mempunyai kisahnya. Puan Aiza di mana kisahnya sangat-sangat meruntun hati, di mana suaminya dan juga beliau pernah dijangkiti COVID-19, namun arwah suaminya telah pergi terlebih dahulu dalam keadaan beliau benar-benar tidak bersedia, Fatin. Betul, dan juga begitu dengan Puan Nur Firdaus yang mana beliau kehilangan bapa kesayangan beliau dikala beliau belum lagi bersedia. Baik, kita nak terus menyapa tetamu-tetamu kita hari ini. Assalamualaikum kesemuanya. Assalamualaikum. Okey, masih lagi belum kedengaran suara mereka. Dan itu dia bersama dengan kita. Kita lihat Ustaz Muhammad Hanafiah, Puan Aiza dan juga Puan Nur Firdaus. Farin, saya rasa saya berpendapat yang mana hari ini sangat istimewa kerana apa yang kita lalui semalam, apa yang berlaku seluruh Malaysia sebenarnya bersedih, dan hari ini pastinya memberi kita semangat baru yang mana kita harus bangkit walaupun kita ditinggalkan atau meninggalkan. Ini adalah satu orang kata kesempatan untuk kita bangun semula untuk perbaiki diri kita. Betul, dan kalau kita lihatlah Fatin dan juga saya dan termasuk juga para penerbit kami, tim WHI sendiri, sejak 2-3 hari kebelakangan ini kita dilanda dengan pelbagai perasaan, kesedihan, keseguluhan, kehilangan. Dan saya juga menjadi lebih sayu. Kadang-kadang Fatin sendiri menghubungi saya semalam. Beliau bertanya pada saya, Fatin tanya pada saya, abang masih bersedih ke? Dan saya kata, sebenarnya apa yang kita lalui adalah satu perasaan yang bercampur aduk. Betul, setuju. Perasaan kehilangan, perasaan sedih, perasaan tidak pasti. Dan apa yang boleh saya katakan juga kan Farin, semalam saya melihat kepada sosial media banyak sebenarnya perkongsian berkenaan dengan anak-anak kecil yang mana kematian ibu bapa mereka, yang mana mereka sendiri tak tahu bagaimana dengan nenek mereka di hospital dan bagaimana sebenarnya mereka untuk membawa diri bila orang kata di penghujung nanti. Inilah hakikat sebenarnya, realitinya pandemik COVID-19 di mana badainya sama, namun kita berada di dalam perahu, kapal, bahtera yang berbeza-beza, ujian dan dugaan kita berbeza-beza, dan di situlah pentingnya kita saling membantu, saling menyokong, saling prihatin. Saya rasa dah mula tiba masanya sekarang ini kita mendedahkan anak-anak kita tentang apa itu kasih sayang sesama manusia. Kerana apa perkongsian kasih sayang itu sebenarnya sekarang ini sangat penting. Kerana rakan-rakan kita kadang-kadang telah pun menjadi yatim piatu. Anak-anak kita pun mungkin serba sedikit kita harus memahami perasaan mereka. Baik, dan kalau kita nak tanyakan kepada penonton-penonton semua, sekiranya ada sebarang pendapat, sebarang ucapan, sila lakukannya di Facebook kami WHI TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Baik, tadi kita dah melihat Ustaz Muhammad Hanafiah, tetapi kali ini kita terus menghubungi dan bersama dengan beliau di atas talian telefon. Di mana, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Ustaz. Apa khabar? Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Saya sihat wa'alfiat. Alhamdulillah. Hidup lagi. Okey Ustaz, kita nak tanya Ustaz, apakah azam tahun baru Ustaz dan juga kalau dilihat tentang sambutan dan juga penghayatan Ma'al Hijrah tahun ini Ustaz? Ya. Okey. Saya ada pantun lah. Wow. Pantun dia, hidup tak lama, agama mestilah dijaga. Dunia akhirat akan berjaya. Salam Hijrah 1443. Wah, terima kasih. Kami tak mampu nak balas Ustaz. Okey. Ustaz. Bila kita sebut hijrah, dia ada hijrah yang pertama, hijrah tirah. Hijrah yang kedua adalah hijrah daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang kita panggil hijrah daripada baik kepada jahat. Ramai orang dulu dia baik, tiba-tiba dia jadi jahat. Ramai orang baik,
Tapi lama-lama dia tinggalkan kebaikan dia jadi jahat. So, sebab tu Nabi ajar satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati atas agama ini. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, yang keempat adalah hijrah daripada hidup kepada mati. Dan mati bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermula kehidupan yang lebih lama dan lebih panjang selepas kematian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Okey, Ustaz, kita juga bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Aiza Syafina Syaha yang telah pun bersama kita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat dengan suara Puan. Tadi kita dah nampak wajahnya. Ya. Okey. Tapi Puan, seperti mana kita tahu, kita berbicara mengenai hijrah sebuah kehidupan baharu. Sebelum kita berbual lebih panjang, mungkin Puan sendiri boleh berkongsikan dengan kita kisah yang Puan lalui sebelum ini. Terima kasih pengacara majlis, terima kasih juga Ustaz dan juga penonton-penonton wanita hari ini TV3. Alhamdulillah hari ini merupakan tahun baru hijrah, Ma'al Hijrah yang kita sambut penuh dengan kesederhanaan. Jadi Alhamdulillah setelah melalui dan mendepani cabaran sebagai bekas pesakit COVID dan juga saya sebagai balu COVID kepada Allahyarham Inspektor Muhammad Fairuz. Dah setahun 5 bulan pemergian arwah suami, saya Alhamdulillah semakin kuat, semakin reda, semakin faham erti kehidupan dan yang pastinya semua orang pasti merasai kematian yang takkan cepat dan takkan lambat. Yang saya dapat merasakan yang saya sendiri sebenarnya diberikan peluang kedua oleh Allah untuk saya bertaubat, untuk saya muhasabah diri, kembali ke pangkal jalan, kembali ke orang kata macam back to basic, mengenal diri kita sendiri. Okey, tapi Puan, pengalaman yang berbeza-beza dilalui oleh mereka yang menjadi orang kata mangsa kepada COVID-19 ini. Mungkin kalau kita boleh, tidak salahnya kiranya kalau Puan boleh berkongsikan, mengimbas kembali detik-detik awal sewaktu pemergian Allahyarham tempoh hari. Apakah perasaan, di mana mencari kekuatan? Kerana bukan mudah sebenarnya. Benar, memang sebenar-benarnya ibarat jatuh di tipe tangga sebab ketika pandemik COVID melanda Malaysia pada gelombang peringkat pertama iaitu PKP pertama pada 18 hari bulan 3 2020, semua orang tak tahu macam mana PKP, macam mana Malaysia COVID tu masuk kat Malaysia kan. Jadi saya juga seperti rakan-rakan semua tak tahu macam mana nak berhadapan dengan ujian ni dan mengimbas kembali detik kesedihan dan yang saya lalui ketika tu memang sangat-sangat pilu lah. Saya rasa macam apa yang Syuib rasa kehilangan isteri, saya juga kehilangan suami yang begitu meruntun jiwa lah. Tak tahu nak pergi mana. Macam ibarat hati tu berkecai rasa dan ibarat saya tak dapat nak menemani suami dekat ward ICU. Betul. Dan tak dapat nak mengiringi jenazahnya, tak dapat nak pergi dan saya sendiri di kuarantin. Dan selepas Allahyarham suami meninggal 4 hari, saya dimasukkan ke HKL sebagai pesakit COVID. Dan ayah saya juga di kuarantin sebagai pesakit COVID. Ketika tu memang ibarat macam berkecai lah hati, rasa macam ya Allah, apalah dosa-dosa yang aku telah buat dekat muka bumi ni sehingga dihukum macam ni. Saya rasa itu sebagai hukuman. Tapi bila saya pandang hikmahnya, sebenarnya banyak hikmah Allah nak bagi. Allah suruh kita sabar, Allah suruh kita reda. Baik, bila kita bercakap mengenai hikmah ini kan pastinya sangat-sangat meluas. Mungkin Ustaz boleh rangkumkan juga sedikit apa yang dikongsikan daripada Puan Aiza tadi. Hikmah dalam kesusahan, dalam ujian yang mana kita mencari ujian, di sebalik ujian itu ada semangat baru. Bagaimana Ustaz? Dia begini. Yang pertama, bila Islam mengajar berdasarkan Quran, apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kamu ditimpa musibah, sebutlah. Apabila kamu ditimpa ujian berbentuk musibah, sebutlah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada engkau kami datang dan kepada engkau kami akan dikembalikan. Kita ni akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita ditimpa musibah, balik pada Allah. Kalau kita dengar kematian, kemalangan, kesakitan, ujian kematian suami, maka baliklah pada Allah. Allah dengar doa kita. Mungkin kita rasa kita bahagia bersama dia. Tetapi Allah
telah menetapkan dia seorang yang baik, Allah ambil. Dan mungkin kita tidak bertukar menjadi isteri yang neraka. Mungkin kalau kita lama, mungkin kita akan jadi orang yang tidak bahagia. Tetapi Allah tahu. Allah akan temukan kita dengan dia di syurga nanti. InsyaAllah. Ujuklah hati kita. Ingatlah, Allah sentiasa ada. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wallahu'alam. Tetapi Ustaz, kadang-kadang kan bila kita berhadapan dengan berbagai situasi yang berbeza-beza, ada kalanya juga sebagai manusia kita mempertikaikan, kita mempersoalkan mengapa ujian orang itu begitu, mengapa ujian kita begini, mengapa ujian orang lain lebih mudah daripada saya. Mungkin Ustaz boleh perjelaskan perkara ini. Quran menjawab cara mudah. Jangan kamu sangka kamu beriman selagi kamu tidak diuji. Ujian manusia berbeza-beza. Bergantung tahap keimanannya. Allah tahu kalau kematian suami, kematian anak, kematian isteri, itu ujian yang kita boleh lalui. Itu tak mengapa kalau kita menangis beberapa hari, kita lepaskan kesedihan itu tidak mengapa sehingga tidak meratap. Dan kemudiannya tuan-tuan, kita balik pada Allah. Kerana Allah lah sumber kekuatan kita. Boleh tengok juga sumber kekuatan kita daripada siapa? Daripada anak-anak. Tengok wajah anak-anak. Aku kena teruskan. Dan ingat pesanan-pesanan istimewa yang pernah si suami ataupun isteri tinggalkan pada kita. Kumpul kekuatan. Ambil beberapa hari. Jangan terus meratap. Kerana meratap, mengeluh nasib, itu adalah punca kemarahan Allah. Jangan meratap dah. Jangan lama sangat. Paling lama seminggu. Wallahu'alam. Baik, apa yang dikongsikan Ustaz ini pastinya satu, orang kata memberi semangat juga kepada Puan Aiza. Puan Aiza, maaf kalau saya bertanya, ketika pemergian suami Puan Aiza dikatakan pada saat itu adalah mangsa COVID-19 yang ke-24. Kalau kita tengok angka sekarang ini dah beratus-ratus. Pada masa itu juga, kita kurang kesedaran cara pengurusan dan juga kadang-kadang semangat kita mungkin akan jatuh disebabkan kepayahan ataupun ujian kita sewaktu itu. Bagaimana sebenarnya waktu itu dengan memperjelas kepada anak-anak, dengan keluarga dan juga untuk bangkit diri sendiri juga kena orang kata dikuatkan. Betul. Sebenarnya bukan mudahlah untuk nak bangkit semula dalam hidup ni. Bila tengok angka kematian setakat hari ini sehingga pada tarikh ini hampir 11,000 mangsa kematian COVID. Dan saya sebagai balu COVID kematian ke-24, saya juga merasa macam mana mula-mula saya tanya dekat ustaz yang menguruskan tayamum arwah suami, bagaimana jenazah arwah suami saya diuruskan. Masa tu rasa pilu jugalah hati, tapi saya pujuk hati, ya Allah, Allah angkat aib suami saya supaya tak ramai orang datang tengok, dan juga sebenarnya Allah nak bagi darjat yang lebih baik mungkin, dan cara pengubumiannya sangat special, sangat istimewa. Saya jelaskan pada keluarga, dan bukan mudahlah untuk kita nak terima kan. Tapi bila dengar ustaz kata sebagai seorang yang mendepani dengan ujian wabak ini sebagai syahid akhirat, jadi saya pun pujuk hati dan kuatkan semangat nak teruskan kehidupan supaya Allah bagi saya nyawa kedua, saya pulih daripada sakit COVID ni, dan saya nak bantu masyarakat dalam tapi ketika ujian tu melanda, memang sangat-sangat getirlah. Tanya dekat dalam hati, tanya, ya Allah, Allah ampunkan tak dosa-dosa saya. Adakah saya sudah menjadi isteri yang terbaik ketika hayat arwah suami? So memang ustaz katalah menangis, sedih. Masa tu memang ada rasa pilu, kenapa arwah suami saya tak disempurnakan macam jenazah lain kan. Tapi alhamdulillah saya pun pujuk hati. Ketika tu memang kita pun tak tahu macam mana. Sebab saya pun tak dapat pergi. Tak dapat pergi hospital. Jadi saya peluk Al-Quran lah dekat rumah. Okey, saya ingin bercelah. Sebenarnya bila kita dengar cerita puan ini kan, sebenarnya kehilangan suami. Suami ini merupakan tempat bergantung sebenarnya. Sangat besar peranannya. Itu satu. Kemudian yang keduanya, puan melalui satu perjalanan yang orang kata mengejutkan. Tidak disangka-sangka COVID-19 ni. Tidak pernah terfikir di dalam pemikiran kita untuk tidak dapat menguruskan jenazah, melihat jenazah terpisah dengan cara yang sebegitu setelah hidup bersama sekian lama. Apakah momen ataupun keadaan detik yang sebenarnya puan paling tak boleh lupa, paling susah untuk bangkit bila terkenang-kenangkan perkara tu?
Bila saya ingat panggilan terakhir Allahyarham suami kepada saya dan doktor mengatakan doktor dah ajarkan mengucap 2 kalimah syahadah arwah suami saya dalam keadaan yang tenat, dan saya kata kalau suami saya diberi pilihan untuk hidup, adakah dia boleh sihat seperti biasa, sebab doktor kata ini penyakit yang baru, virus ni baru menyerang Malaysia, kita tak tahu macam mana kondisi kalau hidup ataupun pulih seperti biasa. Jadi masa tu memang meruntun jiwa saya lah, tak tahu sama ada hidup dan mati kan. Saya baca Yasin setiap kali solat, baca Yasin, baca tak berhenti baca untuk dia. Dan saya minta tolong hospital buat video call tu. Itulah momen yang terakhir yang istimewa lah, bila dia pesan kat saya jaga diri baik-baik. Balik rumah mak dengan ayah saya. Dia kata dia mungkin tak dapat hidup lama, dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Masa tu memang panggilan terakhir tu saya rasa mungkin ada peluang kedua untuk saya jumpa dia lagi. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya tatapan terakhir sehingga dikebumikan, dan saya tak dapat langsung lah nak tengok wajah terakhir dia. Masya Allah. Baik. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanyakan kepada Puan Haiza dan juga Ustaz dan juga Puan Firdaus. Tapi sebelum itu kami ada sesuatu yang nak kongsikan dengan anda penonton WHI. Kita saksikan. Ditidurkan dan bertarung nyawa selama 15 hari telah menjadi satu peristiwa hitam buat bekas pesakit COVID-19 tahap 5 ini. Farhana Amira Abdul Razi, ibu kepada 2 orang cahaya mata, baginya dia diibaratkan seperti mati hidup semula apabila diberi peluang untuk kembali sihat seperti sedia kala setelah disahkan positif pada Ramadan lalu. Percaya dengan ketentuan ilahi, dia kini berusaha sebaik mungkin untuk kembali sihat demi memulakan kehidupan baru selepas kejadian tersebut. Apa yang terjadi kat saya, pengalaman yang ada kat hospital masa saya koma tu pun cukup sakit. Bila saya sedar, berselirat semua wire, sampaikan tangan saya bengkak. Once dah kena, it changed our life 360 guys. 100% berubah. Tidak akan sama badan kita. Kita takkan rasa diri kita sama macam sebelum ni. Takkan. Biarpun sukar pada mulanya untuk melawan, namun anak-anak dan keluarganya menjadi sumber utama kekuatan Farhana untuk bangkit dari tidurnya. Kalau dulu saya boleh bergerak, saya boleh aktif 1 hari tanpa rasa mengah. But sekarang tak. Sekarang apa aktiviti yang saya nak buat semua terhad. Even nak makan pun kadang-kadang mengah. Stamina kita tak macam dulu. Dan apa yang boleh menguatkan saya adalah semangat pada anak-anak, semangat pada mak ayah saya, semangat daripada kawan-kawan, daripada orang sekeliling saya yang berada di sisi saya semua. Buat masa sekarang ni memang saya just berdoa, harap-harap saya tak nak dijangkiti sekali lagi. Percaya dengan hikmah di sebalik setiap yang berlaku, dia mengambil peluang ini untuk terus kekal positif, menganggap ia adalah dugaan baginya untuk lebih berhati-hati. Apa yang saya ada sekarang adalah anak-anak. Saya nak anak-anak, saya nak tengok diorang membesar depan mata saya. Saya terfikir masa yang saya koma dan saya terjaga, saya fikir, kalau aku tak ada, what will happen to me? What will happen to my kids? Anak-anak ni lah yang jadi tulang belakang saya, yang buat saya kuat dan boleh berdiri sampai sekarang. Dan saya bekerja untuk anak-anak, saya hidup untuk anak-anak. Jadi yang menguatkan saya sampai sekarang adalah anak-anak, itu je. Baginya untuk bangkit mendepani kehidupan baharu selepas peristiwa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun itu jelas ternyata tidak mematahkan semangatnya sebagai seorang ibu tunggal untuk terus berusaha dalam meneruskan kehidupan seharian. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya ada sekarang adalah anak-anak. Saya nak anak-anak, saya nak tengok diorang membesar depan mata saya. Saya terfikir masa yang saya koma
Dan saya terjaga, saya fikir, kalau aku tak ada, what will happen to me? What will happen to my kids? Anak-anak ni lah yang jadi tulang belakang saya, yang buat saya kuat dan boleh berdiri sampai sekarang. Dan saya bekerja untuk anak-anak, saya hidup untuk anak-anak. Jadi yang menguatkan saya sampai sekarang adalah anak-anak. Dan itulah kisah Puan Farhana, kehidupan barunya di mana beliau sendiri mengatakan beliau mendapat peluang kedua. Betul. Dan beliau ingin benar-benar ingin terus bersama anaknya, meneruskan kehidupan ini. Jadi kita nak tanyakan kepada Ustaz lah. Kita mengimbas kembali kisah yang dilalui oleh Puan Farhana sebentar saja tadi tentang mendapat peluang kedua bagi beliau dan memulakan kehidupan yang baru ini, Ustaz. Subhanallah. Saya pun pernah mengidap COVID dan saya masih seorang pesakit kanser. So peluang kedua, setiap hari kita bangun, kita kena ingat, kena buat baik, kena jaga agama. Saya ada buat satu formula setiap pagi iaitu 4S. S yang pertama, bangun sebut Alhamdulillah. Ada orang yang tidur malam tadi tak bangun dah, keras dah. Ada yang tidur sebelah suami, sebelah isteri tak bangun dah. Suami dia tak bangun dah. Sebab hidup ni, orang yang mati menjerit-jerit pada Allah, Ya Allah, hidupkan kami kembali, Ya Allah. Kami nak beramal soleh, Ya Allah. S yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, adalah solat subuh berjemaah. Solat jangan tinggal. Sebab orang mati pun kalau boleh nak hidup balik, nak solat. Jahat macam mana pun kita tolonglah. Sempena tahun baru ni jangan ada satu waktu pun kita tinggal solat. Ujuk hati kita. Dan kalau yang dah biasa solat tu, cuba solat awal waktu. 3 amalan yang paling Allah suka. Yang pertama, iaitu solat awal waktu. Kedua, jaga ibu dan ayah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Senang di Islam ni. So, jaga solat subuh berjemaah. Sebab solat subuh jemaah ni, pahalanya umpama mendirikan ibadah sepanjang malam. S yang seterusnya, sedekah awal pagi. Subuh. Waktu subuh tu sedekah subuh. Subuh ni bukan apa. Sebab kalau kita sedekah ni, kita dah mendahului kebaikan. Dengan kebaikan ni, insya-Allah sampai ke malam kita akan buat kebaikan. Sedekah subuh dapat doa malaikat. Dan S yang seterusnya, selawat. Banyakkan selawat. Selawat ni dapat syafaat daripada ni. So, kita ubahlah hidup kita. Ujuklah hati kita. Sikit-sikit kita berubah ke arah kebaikan. Jangan tinggalkan kebaikan. Teruskan. Sebab bila jadi macam Siti Sarah meninggal dunia, jadi satu dunia macam sedih, sayu. Betul. Di Malaysia. Sebab dia seorang yang baik. Ingat, jadi orang baik, Allah sayang. Manusia pun sayang. Wallahu a'lam. Ya, hijrah ke arah pengorbanan untuk kebaikan itu. Baik, kita juga bersama dengan Puan Nur Firdaus. Kalau boleh kita kongsikan, Puan Nur Firdaus ini kisah beliau. Beliau kehilangan ayah akibat COVID-19 dan ibunya juga seorang pesakit COVID, bekas pesakit COVID. Kalau boleh dikongsikan juga Puan Nur Firdaus, bagaimana agaknya permulaan itu? Kalau kita tahu kita boleh pergi melawat bapa kita yang sakit dan sebagainya, tapi disebabkan COVID ini semuanya agak terhad. Bagaimana agaknya keadaan ketika itu? Assalamualaikum, terima kasih. Jadi saya nak kongsikan tentang kisah keluarga saya yang dijangkiti COVID. So ayah sebenarnya yang mula start demam dulu, lebih kurang pada 11 Julai masa tu, malam Ahad tu dia dah start demam. Lepas tu diikuti juga dengan ibu. So the whole week tu memang ibu dengan ayah dalam keadaan yang agak teruk. Demam yang teruk, sakit kepala yang agak teruk lah. Tak lalu makan, sakit-sakit badan, ada muntah-muntah dan cerit-berit juga. So ayah ni dia sebenarnya dia ada banyak penyakit kronik lain. Dia ada masalah jantung, ada masalah buah pinggang, ada masalah arthritis, kencing manis, macam-macam lah. So bila dia demam tu, bagi dia macam perkara biasa sebab dia dah biasa sakit kan. So kami pujuk dia untuk buat swab test. Hari Rabu tu ibu buat swab test dulu sebab ayah dia tak nak pergi klinik masa tu. Ibu punya result masa tu negatif. Tapi hari Jumaat minggu yang sama adik pula start demam. So adik pujuk juga ayah untuk pergi buat swab test. Akhirnya memang disahkan ayah dengan adik yang nombor 3 tu positif lah. Tapi saya macam
sebab bapa saya banyak penyakit kan dan dia pun sebenarnya tak vaksin lagi. Kebetulan sepatutnya dia vaksin hari Ahad minggu yang sama tapi sebabkan dia dah sakit dulu so tak sempat nak ambil vaksin. Jadi jadi masa tu saya macam antara percaya dengan tak percaya. Saya arrangekan untuk buat PCR test pula untuk keempat-empat ahli keluarga saya. Dan result keluar hari Isnin tu ibu, ayah dan adik nombor 3 saya confirm positif tapi adik nombor 2 tu still negatif masa tu. Baik, Puan Firdaus. Itu sedikit kisah bagaimana perginya atau kehilangannya arwah ayah tempoh hari. Tetapi yang kita juga ingin tahu dan kongsikan bersama dengan masyarakat tentang bagaimana terkesannya keluarga dan bagaimana anda semua bangkit kembali setelah kehilangan seorang ayah dan juga kalau tak silap seorang atuk juga kepada cucu-cucunya. Ya, betul. Ayah saya dia memang sangat merindui cucu-cucu dia masa tu. Tapi sebab PKP kita tak dapat jumpa kan. Ya, faham. Jadi saya dah berkeluarga. Saya duduk di Kajang, family duduk di Ampang. Jadi saya pantau diorang dari jauh tau. Saya pantau diorang dari jauh. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya macam hopeless sangat dekat rumah. Jadi saya kerap video call. Saya tanya keadaan diorang macam mana semua. Lepas tu masa hari yang ayah dimasukkan ke hospital tu memang doktor dah bagi tahu ayah dah kritikal. Tapi sebagai anak, saya masih tak berputus asa. Saya masih letakkan harapan lah. Adik-adik masih kuarantin di rumah masa tu. Baik, Puan Nur Firdaus, kita nak tahu juga bagaimana agaknya keadaan ibu Puan ketika ini dan juga adik sebaik sahaja orang kata perjalanan ini bermula. Ibu saya dia awalnya di kuarantin di Maib tapi lepas tu ditransfer ke hospital Selayang sebab dia punya oksigen masa tu drop. Jadi ayah di hospital Ampang, adik-adik di rumah. Adik-adik punya simptom tak teruk sangat. Ibu yang agak teruk juga. Ibu memang tak boleh bangun langsung, memang lemah badan dia. Jadi dia recover dekat hospital Selayang tu lebih kurang dalam 10 hari. Masa ayah saya meninggal pun ibu masih di hospital Selayang. Jadi masa tu saya sebagai anak yang dalam situasi yang begitu, saya terpaksa bagi semangat pada semua orang. Saya terpaksa bagi semangat pada semua orang untuk tidak berputus asa sebab Allah tu sentiasa ada. Saya sentiasa ingatkan diorang. Baik, Puan Firdaus. Allah tu sentiasa ada. Kita juga nak tahu kan sebenarnya ini inilah satu Muharram, tahun baru. Kita nak berhijrah kepada sebuah kehidupan yang baru. Jadi mungkin Puan Firdaus boleh kongsikan di mana datangnya kekuatan ibunya juga mungkin yang paling terkesan. Bagaimana keadaan anda semua sekarang? Okey, alhamdulillah ibu saya tengah recover walaupun badan dia masih lemah. Tapi alhamdulillah dah banyak perubahan. Adik-adik pun okey. Sekarang ni saya cuba bangkit, kumpulkan kekuatan tu sebab saya nak lihat mak saya sembuh. Sebab ayah dah tak ada, jadi saya hanya tinggal ibu yang banyak berkorban. Jadi kami terpaksa redha. Saya nak kongsikan satu nasihat yang saya terima dari sahabat ayah. Silakan. Sahabat ayah ni dia nasihatkan saya, dia kata, sebenarnya saya patut bersyukur sebab sebenarnya Allah tu dah bagi kasih sayang, nikmat kasih sayang daripada Allah daripada saya kecil sampai saya dewasa. Jadi saya patut bersyukur macam Nabi Muhammad lahir dah tak ada ayah. Selepas tu ibu pula meninggal dunia. So dia nak saya bersyukur yang sebenarnya terlalu ramai yang sayangkan ayah saya. Terlalu ramai yang ambil berat. Ayah saya meninggal pada hari Jumaat, hari yang mulia. Meninggal syahid. Jadi dia berikan kata-kata semangat yang buat saya rasa kuat untuk teruskan kehidupan ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dia kata, you anak solehah, you dah banyak berjasa pada ayah hingga ke saat akhir. Jadi you kena kuatkan semangat walaupun ayah tu fizikalnya dah tak ada tapi dia sentiasa ada di hati sampai bila-bila. Baik. Kita doakan semoga diberikan kekuatan kepada Puan Nur Firdaus. Kita nak juga tanya kepada Puan Aiza kan di penghujung perbincangan kita ini sedikit kata-kata semangat untuk mereka yang sekarang ini sedang mencari kekuatan dan juga semangat baru untuk kita teruskan kehidupan ini, Puan Aiza.
Puan Aiza? Baik, kita nak mendengar suara daripada Puan Aiza Syafinas. Yang kita harapkan masih berada bersama dengan kita di dalam talian. Puan Aiza minta unmute-kan. Kita masih lagi tak dengar. Okey. Mungkin kita nak melihat visual Puan Aiza. Mungkin Puan Aiza boleh bantu kita di sini. Terima kasih. Ini dia orangnya. Ya. Okey, Puan Aiza, pesanan akhir daripada Puan Aiza bagaimana dari satu keadaan ujian dugaan yang sangat hebat, tetapi kita bangkit. Mungkin inilah dia, seperti tahun baru ni kita bangkit. Puan, silakan. Alhamdulillah, walaupun kita melihat angka COVID, pesakit COVID masih lagi ramai, tapi kita harapkan dengan vaksinasi ataupun pemberian vaksin boleh melindungi kita dan keluarga. Dan hari ini merupakan hari kedua saya akan vaksin petang nanti dekat KLCC. Alhamdulillah. Doakan semua rakyat Malaysia yang mana dijangkiti COVID ataupun waris-waris COVID, diharapkan dapat bersabar, reda, jangan sedih lama-lama. Sebab kata Ustaz, bangkit dalam hidup, hijrah, mulakan hidup yang baru, dan juga akhir sebagai iktibar, sebab kita semua tak terlepas daripada saat kematian. Dan jaga diri, banyakkan stay at home, duduk kat rumah. Kalau tak ada apa aktiviti di luar, sentiasa gunakan hand sanitizer, patuh SOP. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Aiza Syafinas. Nampak memang seorang wanita yang kuat dan tabah dan telah pun memulakan kehidupan yang baru. Okey, kita nak kembali kepada Ustaz di hujung perbincangan kita ini, Ustaz Muhammad Hanafiah. Kita nak mohon pada Ustaz untuk berikan pesanan, berikan semangat kepada kita semua yang pada hari ini masih lagi tercari-cari semangat baru itu, Ustaz. Ya, Ustaz. Untuk mengumpul kekuatan, kita kena kembali kepada Allah, Tuhan yang memberi kekuatan. Punca bencana ini berlaku sebab kita langgar perintah Allah secara melampaui batas. Jangan melampaui batas. Sedih pun jangan melampaui batas. Sebab orang yang terlalu memikirkan masa silam, dia akan kena kemurungan. Orang yang terlalu bimbang dengan masa akan datang, dia akan kena anxiety, panic attack. So, pujuk hati kita bersederhana dalam semua keadaan. So, patuhi SOP. SOP apa dia? Sunnah of Prophet. Prophet apa? Nabi Muhammad, dan formula dia Islam. Islam ni apa dia? Islam ni makna dari sudut fizikal dia adalah selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita tak patuhi SOP, maka kita kena PKP. PKP apa dia? Pulang kepada pencipta. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. So apa nasihat saya untuk mengumpul kekuatan? Kena menghampirkan diri kepada Tuhan. Bila kita hampir diri kepada Tuhan, Tuhan akan campak kekuatan dalam diri kita dan bimbing tangan kita untuk menuju jalan yang lurus, untuk berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau kita tahulah kita menangis tengok orang mati. Saya ada 3 orang sahabat baik saya meninggal dunia. Pertama, Tan Sri Datuk Harun Sani meninggal dunia akibat COVID. Yang nombor 2, Ustaz Fadil Yusof, pendakwah bebas yang saya sayang dan saya cemburu dengan dia telah banyak mengislamkan orang dalam dunia ni. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, adalah seorang jurulatih silat saya dulu, iaitu pendekar nama dia Zamri Osman, meninggal dunia. Semua tu orang hebat-hebat. Tapi kita kena patuhlah SOP, baliklah pada Allah, baliklah ikutlah sunnah Rasulullah, insya-Allah. Patuhilah SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, insya-Allah. Allah akan pelihara kita. Usaha untuk kuat ni tak ada cara lain, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena zikirullah, banyakkan zikir. Sebab apa? Dengan ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Banyakkan zikir, ingat Allah. Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Terima kasih Ustaz pesanan tu. InsyaAllah. Okey Ustaz, di penghujung perbincangan kita nak minta Ustaz kongsikan bacaan doa untuk kita dan juga penonton wanita hari ini secara ringkas, Ustaz. Boleh? Sempena tahun baru, kehidupan baru kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim. Terima kasih ya Allah, kami masih hidup lagi.
Kami tahu Allah hidupkan kami kerana ada dosa kami yang belum Kau ampuni. Ampunkan semua dosa-dosa kami, Ya Allah. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Terangilah kubur mereka, Ya Allah. Jadikanlah kubur mereka yang telah meninggal dunia akibat COVID ini, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman dalam syurga, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau Tuhan kami sembah. Dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Amin. Berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Amin. Dan berilah keinsafan kepada kami, Ya Allah. Untuk kami meneruskan kehidupan ini dengan hampir kepadamu, Ya Allah. Amin. Tolonglah, Ya Allah. Jadikan sempurna hijrah ini, Ya Allah. Hijrahkanlah kami kepada tingkatan iman, iaitu iman orang-orang yang bertakwa. Oh, iman orang yang mencintai Tuhan, yang menciptakan cinta. Tuhan yang membisikkan rindu. Lindungilah kami semua daripada wabak COVID ini, Ya Allah. Dan masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu satu hari nanti, Ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, Ya amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanafiah, Puan Aizah Syafinas dan juga Puan Nur Firdaus kerana sudi bersama kita berkongsi kisah mereka bangkit untuk satu kehidupan yang baharu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para penonton wanita hari ini, apa kata Fatin, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami. Sekali lagi kami nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Ladies Choice. Jangan lupa temu janji kami dalam segmen Sapuan Ayam, Sapuan Tuna Ladies Choice pada esok hari 11 Ogos. Bersama kami di mana kami akan bersama-sama Mia Sarah dan juga ibunya untuk perkongsian hidangan mudah lagi berkhasiat. Baik, dan serba ringkas juga, hari ini kami tak ketinggalan untuk memaklumkan kepada anda tentang status terkini COVID-19 setakat 9 Ogos, iaitu semalam, di mana kes sembuh adalah 15,187 dan kes baru positif adalah 17,236. Dan kalau kita melihat kepada trend sejak 2-3 hari kebelakangan ini, kita dapat melihat penurunan untuk kes baharu yang positif ini. Dan kita cuma apa yang saya harapkan, Fatin, ini tidaklah bermakna kita boleh mengambil lewa ataupun berasa gembira dan melonggarkan disiplin kita, walaupun kita faham ada kelonggaran yang dah mula diberikan kepada sektor ekonomi. Betul. Dan kepada mereka yang hidup ataupun berada di fasa 2. Dan saya harapkan kita terus kekal berdisiplin dan jaga SOP. Dan malah pada mereka yang dah 2 dos sekalipun, tolong anda harus kekal menjaga disiplin. Betul, kita jangan ambil mudah dan juga pandang entenglah benda ini. Dan hari ini kita boleh selitkan jugalah berkenaan dengan Tahun Baru Islam ini untuk kita jadi lebih baik daripada semalam, untuk kita bangkit dari segala pun kepayahan dan terus berfikiran positif. Okey, saya sebelum mengakhiri siaran kita pada ini, mungkin izinkan saya untuk berkongsi sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani, menguji seseorang itu di luar kemampuan dan kesanggupannya. Jadi saya percaya apa jua yang kita lalui hari ini, kita mampu bangkit. Tuhan tahu, Allah tahu kita memiliki kekuatan itu. Jadi bermula 1 Muharram ini, bangkitlah, mulakan azam dan semangat yang baharu. 1 Muharram penghijrahan ke kehidupan yang baru. Baik, esok kita akan kembali untuk hari Rabu yang mana kami akan kongsikan satu lagi topik ini menarik sebenarnya di kala PKP ini, yang mana kita akan bawakan topik secawan tepung jadi secawan tepung jadi apa? Kalau saya jadi orang lelaki, saya tak berapa tahu. Tapi Fatin, saya nak tanya Fatin, secawan tepung awak tu jadi apa? Alamak, kadang-kadang jadi lembut, kadang-kadang jadi keras. Tapi esok kita tengoklah. Cucuk, apa orang kata, kodok ke, cucuk ikan bilis ke. Tepung pun yang menyalut ayam goreng gitu tu semua tu. Betul. Jadi persoalannya sekarang ni, tepung memang tepung. Semua orang rasa mudah, tapi semua orang ke boleh mengolahnya menjadi sedap. Kita tengok apa antara perkongsian dan juga idea berkenaan dengan tepung esok bersama rakan-rakan kita yang lain. Baik. Jadi terima kasih bersama dengan kami sepanjang siaran hari ini, 1 Muharram 1443 Hijrah. Mulakan dengan kehidupan baru, semangat yang baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata.